Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar dua kreatif? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam bagi kelas tahun 2 kreatif. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari dalam bidang Jawi. Jadi tajuk pembelajaran kita hari ini adalah berkenaan dengan padanan huruf Jawi dan juga pengkaedahan Jawi untuk hukum KVK dan juga hukum K. So, video kali ini saya akan kongsikan padanan huruf Jawi dan juga huruf Rumi untuk memudahkan murid-murid mengeja perkataan dalam tulisan Jawi. Jadi amatlah digalakkan untuk murid-murid semua hafal dan ingat huruf padanan tersebut, dan juga pengkaedahan Jawi bagaimana sesuatu perkataan tersebut dapat dieja dengan betul. Okay, paparan yang pertama saya tunjukkan di sini adalah berkenaan dengan padanan huruf Rumi dan juga huruf Jawi. Jika kita fokus dahulu kepada kotak yang berwarna merah jambu ini adalah merupakan huruf-huruf vokal. Di bahagian atas merupakan huruf vokal tulisan Rumi dan di bawah ada huruf vokal tulisan Jawi. Dan selain daripada itu adalah huruf-huruf konsonan. Okay, kita lihat satu persatu padanan huruf-huruf tersebut. A, alif. I, ya. I, ya. O, waw. U, waw. B, ba. C, ca. D, dal. F, fa. G, ga. H, ha. J, jim. Kaf untuk awal suku kata kaf. K untuk akhir suku kata qaf. L, lam. M, mim. N, nun. P, pa. Q, qaf. R, ro. S, sin. T, ta. V, va. W, waw. Y, ya. Z, zai. Sy, shin. Ny, nya. Kh, kho. Gh, ghin. Ng, nga. Okey, baik, saya akan sediakan satu lagu untuk memudahkan kita mengingat dengan lebih cepat. A, alif, B, ba. C, cha, D, dal. E, ya, F, fa. G, ga, H, ha. I, ya. J, jim, ke, kaf, ke, qaf. L, lam, M, mim. N, nun, O, waw. P, pa, Q, qaf. R, ro, S, sin. Tita, U, waw. V, va, W, waw. Y, ya, Z, zai. Ny, nya. Sy, shin. Ng, nga. Kh, khof. Gh, ghin. Itulah padanan huruf Rumi, huruf Jawi. Okey, baiklah, itu adalah huruf padanan huruf Rumi dan juga huruf Jawi untuk kita ingat. Lepas ni kita akan ada latihan untuk kita lebih mantap dan lebih ingat padanan huruf Rumi dan juga huruf Jawi. Okey, seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan pengkaedahan Jawi untuk dua hukum yang saya kira ini sangat penting. Yang pertama adalah hukum
KVK, dan yang kedua hukum huruf K. Hukum KVK, apa itu hukum KVK? KVK tu, K tu adalah konsonan, V vokal, K konsonan. KVK, ianya berlaku apabila suku kata tersebut mempunyai 3 huruf di sini, iaitu huruf konsonan, V vokal dan juga konsonan. Dan huruf konsonan, huruf vokal yang macam mana? Huruf vokal A ataupun alif sahaja. Okey, kita lihat dulu hukum KVK, konsonan, vokal, konsonan. Kaedah ini berlaku pada suku kata KVK, yakni konsonan, vokal, konsonan, yang mana huruf vokalnya ialah huruf alif. Huruf vokalnya adalah huruf alif. Maksudnya di tengah-tengahnya adalah huruf alif. Contohnya, perkataan saya ambil di sini adalah bakar. Sekali lagi, bakar. Sebenarnya sebelum ini saya pernah ajar anda semua bagaimana kita nak mengenal pasti dalam satu perkataan itu ada berapa suku kata. Dalam perkataan bakar ada berapa suku kata? Okey, betul, ada 2 suku kata. Suku kata pertama adalah ba, dan suku kata kedua adalah kar. Bakar. Lihat dulu suku kata yang pertama, iaitu ba. Ba hanyalah huruf konsonan dan juga hukum huruf vokal. Jadi yang kita nak lihat di sini adalah hukum KVK, konsonan, vokal, konsonan. Jadi untuk ba, konsonan, vokal. Jadi dia tidak menepati kriteria huruf KVK. Jadi kita lihat pula pada huruf ataupun pada suku kata yang kedua, iaitu kar. KAR, iaitu konsonan, vokal, konsonan. Jadi suku kata kar ialah KVK dengan vokal A di tengah-tengah. Maka caranya di sini ialah dengan menggugurkan alif dalam penulisan Jawi. Jangan anggap susah, jangan anggap sukar. Ia adalah satu cabaran untuk kita mengenal pasti bagaimana kita nak mengeja sesuatu perkataan dalam tulisan Jawi. Okey, kita lihat dulu satu persatu contoh-contoh yang saya akan berikan. Okey, perkataan yang pertama saya berikan contoh di sini adalah perkataan bakar. Bakar. Saya ulang, bakar. Dalam perkataan bakar, yang pertama sekali kita kena pastikan ada berapa suku kata. Betul, ada 2 suku kata. Yang suku kata pertama ba, dan suku kata yang kedua adalah kar. Seperti mana saya terangkan sebelum ini, ba tidak menepati kriteria hukum KVK. Jadi ianya kita akan eja seperti biasa. Kita akan padankan dengan huruf Jawi seperti biasa. Kita lihat pada suku kata yang kedua, iaitu kar. Terdapat konsonan, vokal dan juga konsonan. Dan huruf vokal dalam KVK merupakan huruf A ataupun huruf padanannya huruf alif. Secara tidak langsung, secara automatiknya huruf A tersebut akan digugurkan. Kemudian kita, bila dah digugurkan, kita akan turun ke bawah. Kita ambil perkataan yang masih wujud lagi, iaitu huruf B, A, K, R. Ada 4 huruf pula tinggal, B, A, K, R. Kemudian barulah kita buatkan padanan dengan huruf Jawi yang telah kita belajar tadi, iaitu B sama dengan huruf ba. Okey, sebelum saya ingatkan, tulisan Jawi perlu ditulis daripada sebelah kanan ke kiri. Tulisan Rumi kiri ke kanan. Jangan silap, tulisan Jawi kanan ke kiri. Jadi kita buat silang kat situ. B sama dengan padanan huruf ba, A padanan huruf A sama dengan huruf alif, K
padanannya adalah huruf kaf. R padanannya huruf R. R padanannya huruf R. Padanannya huruf Ra. Jadi ba alif ba, kaf ra kar, bakar. Ba dengan alif boleh sambung. Alif huruf sombong tidak boleh disambungkan dengan huruf selepasnya, jadi dia mati kat situ. Ba alif ba. Ambil huruf baru kaf, boleh disambung dengan huruf ra, kaf ra kar, bakar. Ini untuk contoh yang perkataan yang pertama. Kita pergi pula kepada perkataan yang kedua. Contoh perkataan kedua saya ambil di sini adalah jalan. Perkara pertama, lihat ada berapa suku kata dalam perkataan ini. Ada dua suku kata. Yang pertama suku kata ja, dan yang kedua suku kata lan. Untuk suku kata pertama ja tidak mendapati kriteria hukum KVK, jadi padanan huruf seperti biasa. Dan kita lihat kepada suku kata yang kedua, iaitu lan. Lan, L-A-N, konsonan, vokal, konsonan. Jadi ia menepati kriteria hukum KVK. Jadi secara tidak langsung, bila vokalnya huruf A, iaitu huruf padanannya huruf alif, ianya perlu secara automatik akan digugurkan. Bila digugurkan, kita susun semula huruf-huruf tersebut. Ambil yang masih wujud, iaitu huruf J, A, L dan juga N. Kemudian barulah kita padankan dengan huruf Jawi. Huruf Jawi, tulisan Jawi bermula dengan sebelah kanan ke kiri. J sama dengan huruf Jim, A sama dengan huruf Alif, L sama dengan huruf Lam, Nun sama dengan huruf N sama dengan huruf Nun. Jadi kita sambungkan. Jim boleh sambung dengan huruf A sebab Jim bukan huruf sombong. Jim boleh sambung dengan huruf Alif, tapi Alif tidak boleh. Alif merupakan huruf sombong, tidak boleh bersambung dengan huruf Lam. Jadi dia akan mati kat situ. Jadi ambil huruf baru Lam boleh sambung dengan huruf Nun. Kita lihat bagaimana kejadian dia. Jadi Jim alif ja, Lam nun lan, jalan. Okey, saya harap anda faham untuk perkataan contoh yang kedua ini. Kita pergi pula kepada contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga, perkataan saya ambil adalah perkataan sampan. Pernah naik sampan? Pernah nampak sampan? Okey, baik. Ejaan sampan adalah S-A-M, sam, P-A-N, pan, sampan. Okey, untuk huruf perkataan sampan, ada berapa suku kata dalam perkataan ini? Sampan. Ya, masih dua suku kata. Tetapi suku kata yang pertama dia, kita lihat telah mendapati kriteria hukum KVK, kerana ada konsonan, vokal, konsonan. Jadi secara automatiknya hukum A, hukum vokal di tengah-tengah huruf konsonan tersebut perlu digugurkan. Kita ambil pula pada suku kata yang kedua, P-A-N. Ianya juga sama, ada konsonan, vokal, konsonan. Secara automatiknya hukum huruf vokal A ataupun alif di tengah-tengah perlu digugurkan. Kita susun semula huruf-huruf yang masih tinggal, iaitu S, M, P, N. Kemudian apa perlu kita buat adalah kita padankan dengan huruf Jawi. S, huruf padanannya ada huruf Sin. M, padanan huruf M, padanan huruf Mim. P, padanan dengan huruf Pa. N, padanan huruf N. Jadi secara tidak langsung,
apa yang berlaku di sini adalah kita sambungkan seperti biasa. Jadi apa sambungan hurufnya adalah sin, mim, ba, nun, sampai. Saya harap anda faham untuk hukum KBK. Okey, kita teruskan lagi untuk hukum yang kedua, iaitu hukum huruf K. Okey, hukum huruf K, penggunaan huruf kaf atau qaf. Dia ada beza ni, kaf dan qaf. Ini apabila ianya di awal suku kata, kita akan gunakan huruf kaf. Dan sekiranya di akhir suku kata, kita akan gunakan huruf qaf. Sebagai contoh, ejaan kakak. Kakak. Adakah huruf K dalam keadaan ini ada 3 K? Adakah semua huruf kita akan guna huruf kaf? Ataupun semua sekali huruf kita akan guna huruf qaf? Okay, kita akan lihat sebentar lagi. Okey, baik. Huruf kita bahagikan dulu perkataan kakak ni kepada berapa suku kata. Suku kata pertama adalah ka dan suku kata kedua adalah ka. Jadi seperti mana yang anda lihat, di awal suku kata kita akan gunakan huruf kaf. Jadi apa yang akan berlaku? K yang di awal suku kata kita akan gunakan huruf kaf. Dan kita tengok pada suku kata kedua, ka. Bila di awal kita akan gunakan huruf kaf, di akhir kita akan gunakan huruf qaf. Okey, K, A, K. Warna huruf K warna merah adalah di awal suku kata kita akan gunakan huruf kaf. Dan K yang berwarna kuning di akhir suku kata kita akan gunakan huruf qaf. Okey, saya harap anda faham. Masih belum clear lagi, tak apa, kita tengok contoh dahulu. InsyaAllah lepas tengok contoh anda akan faham. Jadi kita tengok pada contoh yang pertama. Perkataan pertama yang saya bagi contoh di sini adalah perkataan sakit. Ejaan sakit dalam bahasa dalam tulisan Rumi SA, sa, KIT, kit, sakit. Okey, untuk perkataan sakit terdapat 2 suku kata. Suku kata pertama adalah sa dan suku kata kedua adalah kit. Jadi kita lihat huruf K di situ adalah dalam suku kata kedua, iaitu kit, KIT. Jadi di mana suku huruf K tersebut adalah di awal suku kata yang kedua. Jadi secara automatiknya huruf K di situ akan menggunakan huruf kaf. Kita faham Kita akan menggunakan huruf kaf. Apabila kita telah dapat pastikan huruf K tersebut kita akan gunakan huruf kaf, kita tulis semula di bawah untuk kita kenal pasti huruf apakah yang kita akan padankan dengan huruf Jawi. Okey, benda yang sama juga, SAKIT, K kita akan gunakan huruf kaf dan kita mula buat padanan dengan huruf Jawi. Huruf Jawi, tulisan Jawi bermula pada sebelah kanan ke kiri. S sama dengan huruf sin, A dipadankan huruf alif, K tadi kita yang di atas tadi kita dah pastikan huruf kaf, maksud dia kita akan gunakan huruf kaf. Dan ya, huruf padanannya huruf I, huruf padanannya huruf ya, dan T padanannya huruf ta. Jadi kita akan sambungkan perkataan tersebut, sin alif sa, kaf ya ti kit, sakit. Saya ulang, sin alif sa, kaf ya ta kit, sakit. Difahami untuk perkataan yang pertama dalam contoh hukum K. Okey, baiklah, kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perkataan saya ambil di sini adalah balik. Balik rumah, pulang. Perkataan balik kita tentukan dahulu ada berapa suku kata.
betul, ada dua suku kata. Suku kata pertama ba dan suku kata yang kedua adalah lik, balik. Dan kita lihat huruf K tersebut. Huruf K berada di akhir suku kata yang kedua. Bila di akhir suku kata yang kedua, secara automatiknya K tersebut menjadi huruf Qaf. Jadi kita susun semula seperti biasa untuk kita kenal pasti. Kemudian kita akan masukkan padanan dengan huruf Jawi, B huruf padannya huruf ba, A padanan huruf alif, lam padanan huruf L padanan huruf lam, ya I padanan huruf ya, kaf kita kena pasti dia huruf qaf kerana dia di akhir suku kata yang kedua, jadi akan jadi huruf qaf. Jadi kita sambungkan, dia akan jadi ba alif ba, lam ya qaf lik, balik. Saya ulang, ba alif ba, lam ya qaf lik, balik. Okey, boleh jelas? Boleh faham di situ? Saya harap semua jelas. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga ini, contoh saya bagi adalah perkataan pakat. Berpakat-pakat, pakat. Ejaan dia P-A-P, K-A-T, kat, pakat. Kita tentukan ada berapa suku kata. Suku kata yang pertama adalah pa dan suku kata yang kedua adalah kat. Okey, baik. Kita tentukan dahulu kedudukan K dalam perkataan ini. Betul, ianya berada di awal suku kata yang kedua. Oleh itu, secara automatiknya huruf Jawi yang akan digunakan adalah huruf kaf. Seterusnya, apa yang kita kena pastikan seperti yang kita belajar dalam hukum yang pertama tadi, KAT merupakan huruf hukum konsonan vokal konsonan, KVK. Jadi bila ada KVK kat sini, ada tricky sikit. A di tengah-tengah perlu dihapuskan ataupun perlu digugurkan. Kemudian apa perlu kita buat? Kita susun semula huruf-huruf yang masih tinggal, P, A, K, T. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah kita akan padankan dengan huruf Jawi. P sama dengan huruf pa, alif sama dengan huruf A sama dengan huruf alif, K surah padanan ni ada huruf kaf, dan huruf T padanan huruf ta. Kita sambungkan. Pada sambung huruf ni kita dah belajar daripada tahun 1 dululah. Jadi saya harap tak ada yang salah bagaimana ada 8 ataupun 9 huruf yang tidak boleh disambung yang tidak boleh disambung selepasnya. Tapi saya nak fokus hari ini adalah bagaimana kita nak hukum K dan juga hukum KVK. Jadi pa alif pa, kaf ta kat, pakat. Kaf yang digunakan adalah huruf kaf disebabkan huruf K nya berada di awal suku kata. Walaupun yang di tengah tapi di awal suku kata yang kedua. Dan A alif digugurkan disebabkan wujudnya hukum KVK di situ. Boleh faham? Saya harap semua jelas. Itu sahaja, insya-Allah. Saya harap anda boleh faham penerangan daripada video saya ini. Walaupun kita tidak bersemuka, boleh tonton berkali-kali untuk bagi faham. Saya pun agak menyukarkan untuk saya memberi pandangan sebab saya hanya satu hala ni. Kalau kita berdepan, insya-Allah kita boleh buat banyak lagi tubi lah. Jadi sebelum saya akhiri saya punya pembelajaran pada hari ini, suka saya untuk ingatkan diri saya dan kita semua. Yang pertama, kita jaga solat. Kalau boleh kita jaga solat untuk awal waktu. Yang kedua, kita banyakkan mengaji Al-Quran.
Dan yang ketiga, kita buat amal soleh, buat kebaikan, buat baik pada ibu bapa kita, daripada kecil-kecil kebaikan sehingga sebesar-besar kebaikan. Kita niat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa pada Allah SWT supaya Allah permudahkan urusan kita sebagai umat Islam dan permudahkan urusan yang menyukarkan umat Islam untuk beribadah. Kita semua Allah Ta'ala permudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Saya minta maaf atas kekurangan saya mengajar pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Jazakallahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.